Okey. Ke-8 sedekah tu ada sikit tertinggal. Sedekah. Sedekah. Sikit akhir dah, ayat akhir dah. Ayat Quran. Okey. Panjang dia. Surat ke 6 apa ni 361. Tapi lepas pada tu dah lah. Itu 364 kot. 364 kan? Yang atas tu. Oh iyalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Allahumma aftah alaina hikmataka sur alaina min khazaini rahmatika. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshurna min khazaini rahmatika. Amin. Rabbi shrah lana sadrana wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma zidna ilman warzuqna. Allahumma arzuqna ilman warzuqna. Allahumma qina Allahumma faqihna mu'allimna ta'wil birahmatika ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Ar-Rahman sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah ta'ala. Saya nak sentuh ayat surah apa ni? Dah beda. Cuma dalam surah Al-Fatihah tu satu muka surat tu mengenai sedekah. Kan coba kita tengok ayat sajalah. Tu. Ayat 264 muka surat 45. Muka satu mengenai apa ni sedekah infak. Dia mula dengan ayat dia 46. Dia mula dengan ayat orang yang memberi sedekah tu dapat pahala berganda-ganda. Apa ni 261. 261. Ayat apa tu? Kowi. Tahu dah.
361 tu ayat tu masalul mu'minina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tu satu ayat yang mula-mula Allah gesakan kita supaya berinfak dan dapat berganda-ganda. Kita dia yang pulau saya kat Quran ni sebab Al-Baqarah. Satu muka surat tu memang mengenai infak. Lepas tu ayat seterusnya bawah tu kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, tapi kita tidak caci-caci ataupun tidak azab. Wala azallahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi maksudnya kita bagi dengan ikhlas. Jangan ungkit-ungkit. Kalau nak beri, tak nak beri sudah kan. Ikut dia lah. Dia nak minta tu nak buat apa-apa. Asalkan kita ikhlas, tu yang kedua. Jangan ungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit dia terbang hadza wallahu waliyyun halim. Allah tu maha kaya lagi penyantun. Kemudian bawah lagi ayat seterusnya ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ni kita sakit juga, tapi kita beri tu supaya orang nampak-nampak. Nak riak kan, supaya kita beri banyak depan orang ataupun kena ambil video saja nak sentuh. Jadi artinya mula-mula sekali tu Allah terangkan pada kita bahawa infak tu satu pahala yang berlipat ganda. Tapi tidak disertai dengan kesakitan dan menyakitkan orang. Terusnya ayat ketiga ni dia bawa perumpamaan satu batu yang ada pasir-pasir atas tu, tiba-tiba ditimpa hujan. Maksudnya kita riak anas tu lah. Seolah macam batu tu ditimpa hujan, lepas tu tentulah tinggalnya batu licin. Tak ada, pahala tu tak ada. Dan kadang-kadang Allah kata kat kita, kamu pergi minta dengan orang yang kamu nak tunjukkan itulah pahala. Jangan minta dengan aku. Sebab sebab kamu beri sedekah dulu tu kerana nak tunjuk-tunjuk. Kamu minta pahala dengan orang tu. Mana orang tu nak bagi semua benda, kan? Itulah 3 ayat tu. Lepas tu saya nak ambil satu ayat lagi yang kita baru ni kan, kita tengok ayat yang ayat Al-Baqarah, tengok Al-Imran, muka surat 52. Al-Imran 52, muka surat 52, dengan ada lagi surah Az-Zariyat ayat 18, 521, kemudian ayat 78 Isra, muka surat 90. Itu mengenai kita baca Quran masa pagi. Subuh sebelum subuh tu kita hendaklah membaca Quran. Sebab dia akan jadi saksi dalam subuh nanti. Dia akan tunggu kita. Dia tak akan lari. Misalnya dia
amalan-amalan lain, puasa, zakat, apa semua dihalau oleh munkar nakir. Tapi Quran ni tak boleh. Dia duduk kat kepala kita, duduk kat kaki kita. Malaikat munkar nakir tanya, kamu ni siapa? Aku ni Quran yang dia baca tiap-tiap pagi. Dia suruh lah. Malaikat tu nyah kamu daripada sini. Tak boleh. Dia kata aku nak jadi saksi, dia mau tanya aku akan jawab. Quran. Dan kalau kita lihat dalam ayat tu, saya ambil ayat Al-Isra. Ayat 78 sehingga 79, muka surat 90. Coba tengok. 90. Surah An-Nisa. Dah. Isra. Ya. Silap saya tu. 290. 290. Tak nampak dua. Tak nampak dua. 290. Itulah kadang-kadang silap. Indian baru nak start dah. Tadi pula 78 Nabi. Waktu 90 tak ada. Ada. Isra. Ya. Ayat 78 79. Baik. Oh ya. Peminat lain. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang baca pun Faqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ni kan kita baca selepas kita tahajud. Dan kita baca ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghiitsu. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghiitsu. Tu satu kita baca lepas pada dah kita baca 10 kali, kita baca rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Tu kan dia kata aqimis solata liduluki syamsi idza ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Mashhuda. Lepas tajuk tu dalam Luar. Lepas tajuk. Kita baca ya hayyu qayyum birahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta. Barulah baca rabbi adkhilni. Lepas tu kita baca ya kafi, ya guni, ya fatah, ya razak. Kalau sempat dah. Kadang-kadang tak sempat. Zikir la ilaha illallah suatu kali. Lepas tu baru baca doa tahajud tu lah. Tapi ada ustaz tu baru ni di Al-Falah. Dia kata dia ambil surah Al-Muzammil. Dia ambil ayat Muzammil tu. Masa Nabi 1 tahun, Nabi wajib solat tahajud. Nasib baiklah tak sampai ke kita. Kalau sampai ke kita tahulah. Setahun Nabi dan sahabat-sahabat melakukan solat tahajud. Lepas tu dia kata sebelum kita buat solat tahajud tu baca istighfar
Sayyidul istighfar tu 3 kali. Dah. Anta Allah antara bila ila anta khalaqtani wa ana abduka ana ahdika wa mastafatu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzambi faghfirli fa innahu la wa inna anta 3 kali. Lepas tu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Kalau sempat masa lah. Masa sebelum solat tu. Lepas tu baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. 100 kali juga. Kalau kita bangun 3:30 baru sempat. Kalau pukul 4:30 tak dan. Pukul 5 tak apalah. Kat mana dan kan. Lepas tu dia kata solat tahajud tu dua. Dia sampai 7. Kalau dia tak buat witir kan 7 lah. Jadi 2 solat tahajud, 2 lagi, lepas tu 2 lagi untuk witir dengan 1. Jadi 9. Lepas tu tiap rakaat tu yang mula-mula 10 kali qul huwallah. Selepas Fatihah tu baca qul huwallah 10 kali. Rakaat solat pertama tu 2 rakaat tu. Yang kedua 20. 20 rakaat pertama 20, rakaat kedua 20 juga. Lepas tu 30, 40. Dia yang tambah. Allah aja. Allah. Lepas Fatihah. Lepas Al-Fatihah tu baca. Solat pertama 10-10. Solat kedua 20-20. Solat ketiga 30-30. Solat keempat 40-40. Yang tu 40. Ustazah baca qul huwallah saja ya. Ya qul huwallah. Selepas Surah maknanya rakaat pertama pun qul huwallah, rakaat kedua pun qul huwallah juga. Solat yang pertama tu rakaat pertama 10 kali baca qul huwallah. Yang kedua pun 10 juga. Okey, faham. Yang kedua 2 selepas tu 20-20. Solat ketiga 30-30. Solat keempat 40-40. Tapi kadang tak sempat. Sempat 2 je tu pun cukup baik dah. Tak apalah, kita sempat mana kita sempat. Jangan tak buat langsung kan. 10, lepas tu 20. 10. Boleh. Sikit dulu. Kalau nak buat semuanya salah rasa ibu sekali je kot kalau tak banyak. Tu jangan begitu dah. Betul jadi kau pula subuh mana pergi dah. Subuh tu terutama baca tahiyat tu. Saya selepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu entah ke mana aku. Lepas tu baca apa ni tahiyat semula. Kadang-kadang kita terlelap. Terlelap sekejap. Ya Allah, selalu macam tu. Apalah aku baca tadi. Kena apa ni ulang sebulan. Itulah baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai situ ya. Tak baca kama salli apa semua. Padahal hanya kita dah tahu tapi kita ngantuk itulah. Lelap. Pada sedar. Ada wuduk dia ada. Ada. Lepas tu masa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tu kita baca 3 kali terlelak lagi.
Kena sambung kelas pula. Sayang kan benda tu kena baca 10 kali. 10 kali Ha. pendek. Lepas tu Allah ma'ajirna minanar. Tu pun kadang-kadang terlepas-lepas. Mengantuk tu lah. Jahat sungguh. Terpaksalah kita ulang-ulang. Aduh, dah sedar. Niat dah ada tak apa Ustazah. Ha? Niat dah ada tak apa. Ni agak-agak. Niat dah. Ini tak ada niat pun kan tak dapat. Niat baca ni. Niat dah ada nak semayang tu dapat pahala dah. Lepas tu tak payahlah baca dah. Dah baca lah. Dah terlelap Ustazah kata. Solat niat lah ni. Kan yang ajaran susah tu. Dia niat je solat. Tak payah solat. Harian ni. Belum kan? Niat dia. Puasa niat semua niat kan? Rawizah niat bahaya Rawizah. Cucu dengar. Tak, bukan. Maksudnya Ustazah kata dah semayang terlelap. Tak apa, kita dah niat dari awal kita nak semayang. Kita semayang lah. Ana pun sama macam tu juga. Ni bagi salam ke belum? Tak tahu. Yalah. Kita Dua antara dah habis dah kau baca tahiyat ni. Kan. Aduh. selingan commercial break. Jadi kita tengok ayat tadi apa? Tu. Aqimis solata liduluki syamsi idza wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tu ayat tu lah yang kita nak bahas ni sikit sebelum masuk tajuk sebab saya rasa Aqimis solat tu sebenarnya ayat tu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan solat wajib. Solat wajib daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 5 tu. Itu yang dia tentukan waktu tu. Iaitu firman Allah aqimis solata liduluki syamsi. Dirikanlah solat dari sesudah matahari gelincir. Duluki syamsi. Gelincir matahari. Huyain berkata dari Mughirah, dari Sya'bi, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maksud kalimah duluki adalah tergelincir. Matahari tergelincir. Condong sebelah barat. Kalau kita sinah. Kemudian antara dalil yang mengatakan penafsiran di atas yang tergelincir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir dari Jabir bin Abdullah bercerita. Dia cerita Jarir ni. Dia kata aku pernah mengundang Rasulullah dan dengan beberapa orang sahabat yang beliau pilih untuk makanlah di rumah dia. Jadi setelah makan di rumahku, mereka pulang ketika matahari telah tergelincir. Maka Rasulullah SAW keluar seraya berkata, "Ukhruj ya Aba Bakr, fahadha hina dallakatis syams." Dia macam dah balik tu, dia keluar sikit daripada rumah tu lah. Nak tunjuk kepada sahabat. Ya, bahawa matahari gelincir tu macam mana. Dia kata, keluar wahai Abu Bakar setelah saat matahari dulu gelincir. Aqimis solata liduluki syamsi idza wasaqil lail. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap maghrib lah. Gelap malam maksudnya adalah hingga gelap malam dirasakan
menyaksikan. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya hanya sampai tenggelam matahari. Lepas maghrib lah. Dari situlah diambil Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Waktu-waktu solat 4 tu daripada dulu ke Syamsi. Ayat tu. Dan wa Quran al-Fajri, dan diberikan pula solat fajar. Kan akhir tu ayat tu wa inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Tadi dia sebut 4 je kan. Jadi dan dirikanlah pula solat fajar. Sesungguhnya secara mutawatir telah diriwayatkan perbuatan maupun perkataan Rasulullah yang menjelaskan perincian waktu solat 5 waktu. Dalam ayat tu Allah Nabi memperincikan waktu-waktu solat. Maksudnya Zuhur bila sampai bila, Asar sampai bila, Maghrib sampai bila, Isyak sampai bila. Hal ini telah ditetapkan pada tempatnya masing-masing. Jadi inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 2 malaikat. Malaikat malam, malaikat siang. Dia bertukar masa subuh dan masa asar. Malaikat. Jadi kalau kita solat subuh awal-awal pagi, tidak subuh gajah lah. Awal-awal pagi, maka malaikat malam menyaksikan perbuatan kita. Malaikat siang pun menyaksikan. Dua-dua malaikat itulah. Lepas tu Allah tanya, kamu tadi daripada dunia ni kan? Padahal Allah dah tahu dah. Kamu tengok tak hamba aku buat apa? Malaikat malam kata, aku datang tadi, dia sedang solat. Lepas tu aku tinggal naik ke atas ni, dia juga sedang solat. Lepas tu, sekarang masa asar nanti, malaikat lain pula tu, yang ganti siang, apa yang hamba aku buat. Tukar shift lah. Tukar shift. Jadi, dia tukar shift yang subuh dan asar. Itu penting solat subuh dan solat asar. Sehingga orang yang solat subuh tu pada permulaan masuk waktu subuh dan waktunya hingga berpanjangan dibacanya Quran. Kalau kita dapat, kita duduk masjid, kita baca Quran sampai waktu syuruk. Syuruk, lepas tu sembahyang isyraq, sembahyang tahajud, baru balik. Itu pahala dia seperti orang mengerjakan haji dan umrah lah terutamanya. Jadi artinya tak payah keluarkan duit apa-apa, tapi pahala dia pahala umrah. Dapat. Tapi kita kadang dah siap nak balik je kan. Lagi pun kadang-kadang orang nak tutup pintu lah apalah. Kan tinggal seorang pula. Tak datang. Semua rumah. Sampai rumah. Dia nak di masjid. Oh, di Masjid. Kalau dia surau tak boleh solat. Boleh Oh. tak? Bila kita nak di masjid kan, surau. Jadi perbuatan dia sepanjang yang dia lakukan tu, para malaikat malam akan melaporkan kepada Tuhan dan juga disaksikan oleh malaikat siang. Berkumpul malaikat malam, malaikat siang dalam masa orang mengerjakan solat fajar, solat subuh. Imam Fakhrul Razi kata dalam tafsirannya, dalil yang kuat untuk menunjukkan bahawa mengerjakan solat subuh pada pagi gelap-gelap
lebih utama daripada mengerjakan solat subuh waktu cahaya terang-terang. Maksudnya dah habis sikit lah. Ada lagi masuk subuh tapi dah lewat kan. Kerana orang yang mengerjakan solat subuh waktu gelap pagi akan disaksikan oleh malaikat malam. Jika dikerjakan waktu dah siang, maka tidak ada seorang pun malaikat menyaksikan. Dah naik dah kan? Malaikat tu dah naik, tak adalah menyaksikan kita. Sebelah sini baca ni lah. Ni Rakib Atif Rakib Atif. Nabi hadis Nabi ada satu. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri wa ya'ruju din fi ya'tu fikum wa yanaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bikum kaifa taraktum ibadi wa yaqulu atainahum wa hum yasuduna wa taraknahum wa hum yasuduna. Macam saya cerita tadi lah. Ni hadis bukti yang kata malaikat saksi. Selain daripada tu, kita juga kena istighfar di waktu subuh, sebelum subuh. Baca sekurang-kurangnya 27 istighfar tu, 27 pada orang mukminat. 27 kali. 27 kali. 27 kali. Jadi kalau tasbih tu kita buang 6 lah kan. 7. Kan dia 33. Kalau kita nak masuk mak ayah kita pun boleh. Allahumma fidli wali walidayya walil mu'minina wal muslimina wal muslimin. Kalau kita baca 27 kali tu, semua orang mukmin yang mati dahulu ni akan doakan kita. Daripada zaman Adam sampai sekarang. Jadi bacalah sekejap kan. Kadang-kadang tak sempat tu. Pak kita pun terlupa. 27. Tiga kali. Dipanjang sikit. Sampai waktu kita ambil tajuk hari ni lah kan. Habis dah tu. Okay. Tajuk hari ni 405. Surat 405, memperhatikan dan mendidik hamba abdi. Orang ada hamba dahulu kan. Hamba abdi tu dahulu. Dah ni dah tak ada dah. Bukan orang gaji orang gaji tu bukan. Bukan hamba abdi. Kita banyak. Jadi hamba abdi ni ada beberapa perkara yang kita tak boleh lakukan pada hamba abdi. Abu Lais Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika ia memukul hambanya, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pukul hamba dia. Nabi pun panggil, tak apalah, masa tu kan Nabi boleh ajar, boleh tunjukkan. Dia kata la tadribu wujuhal musallin fa'athimuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasuna fa inna rabbukum
Fabi'uhum. Kamu jangan pukul muka orang yang sembahyang. Maksudnya hamba tu sembahyang kan. Sama dengan tuan dia. Jadi jangan pukul orang yang sembahyang. Nabi larang. Haramlah maksudnya. Dan dia suruh wa'aqimuhum mimma ta'kulun. Beri makanlah hamba tu dengan apa yang kamu makan. Maksudnya kamu makan apa, beri ke dia yang tu juga. Jangan dia beza-bezakan. Kadang-kadang ada beza-beza kan. Kita makan lain, hamba ambil tu beri makan lain. Tak boleh. Kena apa yang kita makan, kita niatlah sedekah ke dia kan. Dapat pahala. Macam orang kaji kita pun, dia kita makan apa yang kita beri makan kat dia, apa yang kita makan. Tak bagi. Ya. Nak, yang orang bagi yang kesian, tak boleh pakai. Contohnya lah, contoh kan. Pinggan pun tak bagi saja. Pinggan lain, lepas tu makan tempat lain. Ini betul lah. Tak lain, tempat lain. Tapi sini itulah Nabi kata wa'at'imu mimma ta'kulun. Beri makan apa yang kamu makan. Wa'albisuhum mimma talbasun. Berilah pakaian apa yang kamu pakai. Jadi kalau kain murah, murah lah. Kan? Fa'inna rabbukum fabi'uhum. Sama. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Jadi ini kita. Ini kita. Tapi tak sama. Hamba abdi tu dulu dia boleh gunakan untuk tuan dia tu. Tak payah kahwin. Oh. Dia boleh guna. Tapi kalau beranak orang tu seolah dia dimerdek. Oh. Macam seolah-olah macam boleh pula kan. Lepas tu mereka kata. Boleh tak? Yalah. Yang dikata ni. Hamba abdi. Tapi kalau kita kiaskan lah. Untuk kita sekarang kita guna orang pembantu tu. Tapi taklah standard dia tu sama. Cuma kalau kita beri makan kat dia, kita beri pakaian, kita niat beranak hamba. Sedekah ikut dia. Jangan dia beza-beza kan. Kadang-kadang ni tak boleh makan, ni aku boleh makan. Satu pula. Masak sudah. Itu yang dia buat perangai tu. Dah yang. Makanan tu ya. Dia makan tetap, dia makanlah. Bukan. Bukan lain. Iya dah tu. Ada itulah. Tapi kita kiaskan di sini tak boleh nak bezakan tu. Walaupun status dia tak sama hamba abdi dengan pembantu rumah tu. Tapi kita tak boleh buat. Sebab dia kan solat. Sama dengan kita kan. Baca Quran. Kalau dan jika menyusahkan maka juallah mereka. Kalau rasa memelihara hamba tu menyusahkan kamu, juallah. Orang lain. Ya orang lain jadi hamba. Menjadikan dia hamba. Kalau dulu ni sebab tawanan daripada perang. Perempuan yang ditawan dalam perang tu jadi hamba.
Abu Lais meriwayatkan dengan sendiri pada Amir Syafi'i, seorang sahabat Nabi minta air daripada jiran. Dia minta daripada jiran dia air, suruh hamba tu ambil lah air daripada jiran tu. Hamba tu lambat. Lalu dia kata, dia panggil dia minta air, banyak keluar, panggil hambanya, maka hambanya lambat. Lalu dia panggil, hai pelacur. Mana boleh? Nabi kata tak boleh panggil gitu. Mesti ada saksi. 4 orang saksi tu nak tuduh dia pelacur. Tak boleh. Kita ni mengajar kita dah, kan? Supaya jangan sebarangan kita panggil orang. Walaupun kita benci, kita nak marah kat dia, kita panggil ikut-ikut dan. Tak boleh. Sedangkan dia adalah seorang manusia mukmin, solat sebagainya. Jadi kalau dia tak dapat menghadirkan 4 saksi atas kebenaran tuduhan dia tu, maka langsung hamba itu dimerdekakan. Jadi apabila Nabi panggil, ditanyalah orang yang kata pelacur tu, mau dapat saksi ke? 4 orang saksi ada tak? Kalau ada, tak apalah. Kalau tak ada, disuruh bebas pada hamba. Itulah. Jadi untuk menebus dosanya siapa nama ni, Abu Dar. Dia tak sebut nama sahabat, kan? Dia sebut siapa. Tapi yang cerita ni Amir Asy-Syafi'i. Nabi bersabda, saudaramu yang menjadi pembantu akan menjadikan mereka tunduk kepadamu. Kerana itu siapa yang saudaranya di bawah pemerintahannya, kena ada 4 perkara yang dia buat. Ni hadis lah daripada hadis bawah. Pertama, harus beri makan. Kena beri makan kat dia. Jangan bagi dia puasa, lapar, macam makanan basi-basi dia baru bagi. Kan? Yang kedua, harus diberi pakaian. Yang ketiga, jangan dipaksa mengerjakan suatu kerja yang di luar kemampuan. Dia tak boleh buat. Kita suruh tu. Suruh tu kok. Macam paksa, kan? Tak boleh. Yang keempat, apa yang kamu menyuruhnya melakukan kerja di luar kemampuan berat, maka hendaklah bantu dia. Kita bantulah dia. Kalau angkat meja, kan? Abu Bakar berkata, tidak masuk syurga orang yang busuk akhlak. Busuk akhlak lah tu, kan? Tak beri makan, tak beri pakaian yang sewajar, suruh benda-benda yang berat-berat. Nabi bersabda, sayangilah budak-budak itu seperti engkau menyayangi anak-anak. Artinya mesti ada sifat kasihan belas. Boleh kita nak paksa-paksa dia, mentang-mentanglah dia kita beri kerja berat, tak beri makan, tak beri pakaian, tak cuma benda. Tak boleh. Nabi suruh, berilah makan seperti mana kamu makan. Tadilah di atas. Jadi sahabat ni tanya, apakah yang berguna pada kami dari dunia ini? Kalau begitu kan sama lah dengan kita, kan? Hampir sama. Apa faedah untuk tuan dia?
Nabi jawab, kuda yang kamu sedia untuk perang fisabilillah dan budak sahaya yang membantu padamu, tapi bila ia solat, maka ia bagi saudara. Budak perang tu kan pembantu tu mungkin membantu. Kan? Beri makan, minum, ataupun apalah perkara yang berkaitan dengan itu. Jadi faedah. Sebab dia tanya tadi, apa faedah budak ni kami perak kan? Sedangkan faedahnya untuk dia makan, pakaian, kerja pun ringan. Bukan ringan, maksudnya tak boleh subuh yang berat-berat terlampau. Agak-agak. Agak kalau dia boleh buat, tak apalah. Ni la yadkhulul jannah sayyul malak. Orang yang tak baik, busuk hati, busuk akhlak, masuk syurga. Sayangilah mereka, akrimuhum ikramakum. Sayangilah mereka seperti engkau sayangi anak-anak kamu. Berilah makan mereka dari apa yang kamu makan. Saya bertanya, ya Rasulullah tadi, apa yang kamu dapat? Rasulullah jawab, budak kalau yang engkau sediakan untuk perang fisabilillah dan budak saya yang bantu kamu itu, tetapi bila ia sembahyang maka ia bagaikan jadi kita tak boleh nak hanya dia lah, sebab dia saudara kita. Dia sembahyang, dia puasa sama dengan kita. Faedah tu je lah kita dapat. Waktu hadis ni, seorang bertanya kepada Nabi SAW, berapa kali kami harus memaafkan pelayan budak-budak ni? Jawab Nabi, tiap-tiap hari 70 kali. Maafkan dia. Kalau dia buat salah, maafkan. Dia salah, maafkan. Sampai 70 kali. 70 kali tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Adik artinya bukan. Jangan guna finger cantik lah. Habis baju teratur dia. Gosok. Aduh. Tak boleh. 70 kali tu. Satu hari. Ini dia buat salah dia tak. Kalau buat salah dia kita tak cuci. Beberapa kali kita tak Kalau buat ni. bukan saja. Betul tak? Dia lagi kepala dia. Ini peraturan kan? Peraturan yang Rasul ajar kita. Kalau kita ikut kita tak gila. Jangan. Angel kepala. Tak faham. Dia pegawai penjara. Baju tu lah kadang koyak hati. Dia kan api tu dia tak. Tak yang beli cerita yang tu panas sangat. Kenapa ni lah yang steam tu? Yang tak ada yang tak. Berkali-kali dah aku ajar tak kerti. Siapa dah? Habis
sendiri. Tak apalah. Kali kalau aku pakai baju cotton je nampak. Cotton tak apa. Tak terbakar pun, betul tak? Tak terbakar. Kurang ni banyak sikit. Koyak. Tapi kita tak apa je lah. Tapi kita tak ada lah rasanya Masuk sampai gitu kan. Apa lagi kita cakap? Tu Qatadah kata yang akhir daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah sembahyang dan budak sahaya. Kita jaga sembahyang dan jaga budak. Maksudnya sebuah hamba tu jangan duk marah, jangan duk tentu. Tadi sampai 70 kali. Pakai yang dah pasti itu kan berpada. Kita nak tahu hidup Kita sambung gaji je macam-macam. Tidak disatukan, balik pula ambil pukul 1. Jenuh. Aduh. Itulah apa ni Nabi daripada Abu Hurairah, dakhalat imra'atun nar fi hirratil laha raqatatha fil bait lam tut'imha walam tusqiha walam tarsilha fata'tu jati hatta seorang perempuan yang dia ikat kucing. Ikat kucing, dia tak bagi makan, tak bagi minum. Sedangkan kucing tu boleh makan cari khasyatil ard. Apa ni, sisa-sisa bumi, licin rumput. Sedangkan kan dia hidup makan-makan, kucing tu cari. Dia hidup-hidup makan. Pandai dia cari ubat. Kalau kita tengok, kucing tu makan rumput yang apa tu? Apa dia panggil? Ubat yang dia kalau dia baru bersalin, dia cari. Ubat untuk dia, untuk kita pun. Boleh. Dia cari kat rumput, dia cuci yang apa ni, rumput yang panjang, yang keras tu. Yang keras tu. Kan kita kalau tu kita buat ubat kan, kita ambil, kita itu ke badan kita tu. Kita guna rumput tu. rumput yang Rumput, dimakan. rumput apa Sambal. gula sambal. Yang untuk buat kalau kena kayak. Kan kita guna sambal. Gula sambal dia Dia panggil. punya rumput tu, dia sekumpul tapi dia keras. Dia sekumpul dia Kita ambil akar dia tu kan. Lepas tu kita dia dah pancur. Pakai tak akar pakai je lah, pakai akar dia. Betul. Itu dia cari ubat tu. Tapi Dia tak kita tak ada. makan tu, kita makan yang dah bulat-bulat tu. Ya. Yang macam mudah dimakan. Yang belum kita makan. Dia pula hak mana? Ada tinggi, dia seperti ada Zaza. Dia kalau tu kalau dia macam tak sihat tu. Dia bukan dukung anak. Bukan. Ada yang merah-merah tu. Bukan. Bukan. Ada yang nak penggalak kucing tu bukan. Dia nak suka dia. Ada kat rumah ibu. Anak ada kot. Kalau ni ibu bawa saja. InsyaAllah. Anak ni nanti kalau minggu depan kena sambal tu insyaAllah nanti dia sambut. Gula sambal tu tak senang.
banyak. Ya. Kadang-kadang orang tak kenal kan. Kadang-kadang hari tu kan sebab masa bila Syifa dia bercakap kan. Entahlah tak saya tak jumpa dia berjalan tak kenal dia kan orang tak kenal. Tak kenal. Tapi jalan banyak lah. Dukung anak tu satu. Ada satu lagi yang wah dia berkentil-kentil. Yang perempuan Apa dia nama? yang dia bergetah. Bergetah. Apa nama tu? Pokok bukan susu Nabi. Susu Nabi, eh? Nabi kan. Dalam banyak dia. Dia memang naikkan tinggi-tinggi ni je. Dia tu kalau betul untuk dia enak. Dia ambil gambar. InsyaAllah. Nanti saya rasa dia yang dukung anak kenal. Dukung anak tu, dukung anak tu dia berbuah di belakang daun dia. Itu kecil-kecil. Itu dukung anak panggil. Dia ada dua, merah satu, hijau satu. Maksudnya tak, bukan, dia ada jantan betina. Makan dengan sira je kan. Tu ada. Kalau sembelih pun boleh kalau dah tu. Dukung anak tu cabut. Lepas tu makan dengan Rebuh. sira. Rebuh, Kalau tak. Air. Dulu kan ibu duduk dengan datuk. Kalau duduk datuk dia ajar lah. Lah. Tahu lah. Pokok-pokok tu kan kita bukan cari. Dia kan akal. Yang satu lagi dia macam sigih. Dia pokok dia macam jernih. Perasan tak? Itu untuk darah tinggi. Ciri Cina. Dia ada macam buah macam misal. Nak Putih-putih. hijau, Putih. Batang dia putih. Cerah. Dalam pasal banyak. Kita campur buang macam tu. Memang. Kita tak tahu guna kan. Padahalnya ubat. Satu lagi pokok kapal terbang. Pucuk dia tu ambil. Pokok terbang tu cara macam mana tak tahu. Orang panggil rumput Jepun. Banyak dekat hujung Langkah. Dia dekat hutan juga. Tu kita ambil tu pucuk dia, kita kumpan-kumpan makan. Dia memang pahit lah. Dia untuk Untuk luka-luka ni, tak? dah untuk gastrik. Pucuk dia warna macam purple segala kan. Betul-betul. Ambil pucuk. Gambar. Tapi yang tu Ada dalam gambar. dekat Kota Besar dia. Tapi dekat Pokok dia tinggi-tinggi gini. Tinggi-tinggi ni lah. Daun dia besar-besar kan. Kalau dulu kita upai-upai apa ni, kita gentil dengan kapur tu, kita bubuh untuk budak-budak kan sakit perut. Contoh. daun kalau kita lupa pun kita buat tu tampal. Tampal. Kalau Pokok tu. orang Islam nanti untuk Jepun Dia kata 2 hari dia tu makan. tampal. Sekejap lah. Pagi-pagi dia makan. Dia gunting. Kumpul-kumpul tu macam sigih tu, dia makan. Kau boleh makan kan? Tapi dia Untuk berbau. ubat gastrik. Tapi dia berbau. Bau lah. Bau pokok kan macam mana itulah. Hadis seterusnya bawah tu, marran nabiyyu bi ba'irin ma'qulin sadran nahari faqada hajatahu summa raja'a wal ba'iru ala hadihi faqala li sahibihi amma alafta al ba'ira hadha al yawm qala la qala amma innahu la yuhajjuka yawmal qiyamah yakni yuhasibuka ulang. Begitu. Nabi SAW berjalan melihat unta yang sedang diikat. Unta tu diikat. Maka setelah selesai hajat, keperluan kembali di jalanan itu, dia masih melihat unta tu terikat juga. Nabi pergi buang air lah ni, ikut lalu situ dia buang air.
Lepas tu dia mula-mula masa dia pergi tu dia tengok unta tu terikat. Balik pun masih terikat. Maka Nabi SAW tanya pada tuan itu, kepada pemilik unta itu, apakah sejak tadi engkau tidak memberi makan pada unta itu? Jawabnya tidak. Maka Nabi SAW bersabda, ingatlah ia akan mengadukan engkau kepada Allah. Besoklah di akhirat itu dia mengadu. Sebab dia tak diberi makan, tak beri minum, makan. Maka pada hari kiamat. Sampai gitu kan, kita kena jaga binatang. Kita rasa macam mudah je. Tak ada apa-apa. Kita ingat dia bukan binatang. Kalau dengan dia bukan binatang. Dia tak Tak boleh. apa. Kena bagi makan. Kalau nak tambah, Nak kita makan minum. makan minum dia. Jaga. Macam belut. Tak payah apa. Tak ada jawab. Biar dia duduk di Biar luar. dia keluar. Sebab dia di luar dia boleh cari makan. Tadilah rumput-rumput apa semua tu. Fasya itu. Khasyashil ard, kepada sisa-sisa bumi. Itulah kan ada yang perempuan pelacur tu, yang dia tengok anjing, anjing tu dahaga sangat. Dia baru lepas minum, dia tengok anjing tu dahaga sangat, dia ambil kasut dia ambil air, bagi tu anjing tu. Dengan sebab tu dia masuk syurga. Padahal seorang pendosa lah, pelacur kan. Sepertinya boleh dihapuskan dosa tu dengan dibuat baik pada binatang. Ini sama dengan hadis depan. Hadis ni daripada Abu Khair, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah. Ini Nabi bersabda dalam ayuhan nas Allah fima malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasun wa la tukallifuhum ma la yutiquna fa innahum lahmun wa damun wa khalqun amsalukum ala man zalamahum fa ana khasmuhum yaumil Allahu hakim. Nabi kata, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya ada perkataan takwa, ya ayyuhan nas ittaqullah. Sebab dia sebut sini bertakwa. Ayyuhan nas ittaqullah. Allahu bima malakat. Jadi Allah tu pemilik memperlakukan orang ni, buat budak tu tak bagi makan, tak bagi minum. Nabi kata at'imuhum mimma ta'kulun, beri makan mereka apa yang kamu makan, wa albisuhum mimma talbasun, dan beri pakaian apa yang kamu pakai, dan jangan berarti dia apa yang dia tak puasa. Kerana apa? Kerana budak ni mereka juga dari daging dan darah dan makhluk seperti kamu. Dia sama je, cuma kedudukan dia seorang.
Dia ada darah, ada kejadian, ada semua daging, darah, peluk sama seperti kamu. Jadi ingatlah Nabi kata siapa yang menganiayai mereka maka saya lawannya pada hari kiamat dari Allah hakimnya. Dia akan berbantah dan maksudnya berbicara dengan budak Nabi besok di akhirat di hari kiamat. Dan kadang-kadang apa ni kita ni dia ditanya kan besok kalau binatang tu siapa kalau yang tanduk kan yang tanduk orang tu ditanya siapa yang tanduk kamu? Dia kata tanduk balik orang. Dia beri peluang pada kambing tu untuk balas balik pada manusia. Kalau pukul dia. Tapi kalau betul, Tahulah besok lain daripada yang lain. Lain daripada sekarang. Itulah Nabi kata dia akan berbantah, maksud dia akan tanya budak tu apa yang tuan kamu buat pada kamu, dan dia akan yang jadi hakimnya Allah beri keputusan. Tentulah beri pada budak tu kan. Maksudnya daging darah tu perasaan. Dia juga ada perasaan seperti kamu. Merasa sedih, rasa sedih. Duka cita, suka pun suka. Itu maksud dia daging, darah dan makhluk seperti lepas tu ni hadis bawah ni dia kata ada 3 golongan manusia yang mendapat pahala 2 kali ganda. Ajron. Seorang lelaki yang ada padanya jariah, budak tadi lah, hamba abdi itu. Kemudian dia didik budak tu dengan takdik yang baik. Ahsana takdibah. Kemudian dia merdekakan. Taqwa wa zawwajaha walahu ajrun. Dia kahwin pula. kahwin ni tuan dia tak? Kahwin Yalah, dengan hamba tu. dengan budak tu. Tuan dia. Sebab dia kata dikahwininya. Dia dapat lawan anak lagi. Dia dapat lawan Cantik. Macam yang isteri Nabi itu kan, apa nama, Maria. Maria tu dia daripada kecil, apa ni, dia daripada ketua orang kecil. Dapat tawanan, Nabi ambil dia sebagai isteri. Kan dia dapat seorang anak, Ibrahim. Dia mati masa kecil. Lepas tu lagi orang lelaki. Maka ia mendapat pahala 2 kali ganda lah. Kan ni. Dan orang ahli kitab. Ahli kitab. Kana min ahli kitab. Yang benar-benar patuh pada ajaran-ajaran Nabi-Nya. Nabi Isa, Musa lah. Kemudian ia beriman kepada Nabi Muhammad. Selain daripada dia mengikut ajaran Nabi dia beriman pula pada Nabi Muhammad SAW. Maka dia juga dapat 2 pahala. 2 kali ganda. Itu yang kedua lah. Dan seorang budak saya yang benar-benar menunaikan kewajipan dia terhadap Allah dan terhadap majikannya. Maka ia juga dapat 2 pahala.
Dia tunai tanggungjawab dia, tugas-tugas tu pada majikan dan tunai tanggungjawab dia terhadap Allah dengan kewajipan-kewajipan sembahyang, puasa, zakat, semua itulah. Tapi kalau hamba dia tak pergi zakat. Sebab dia tak ada harta. Kita yang tak zakat Hmm. dia kan. Sikit lah. Boleh dah. Dan habis. Hasan Al-Basri ketika ditanya seorang budak jika ia disuruh oleh majikannya lalu tiba-tiba hadir waktunya sembahyang Jumaat. Mana yang dia nak pergi? Pada majikan dia ke pada sembahyang? Manakah yang harus didahulukan? Jawabnya kepentingan hajat majikannya yang harus didahulukan. Dahulukan majikan dia lah. Kalau masa tu solat tu panjang, kalau solat tu dah sempit, kena sembahyang lah. Baru dah buat apa yang majikan dia suruh. Itu satu. Kemudian dia kata kalau waktu tu masih lapang, maksudnya masih banyak lagi, cukup dan tidak khawatir akan habis masanya untuk solat. Adapun bila dia rasa tidak akan mendapat waktu solat, maka harus didahulukan sembahyang. Jadi kalau sempit masa tu sikit dalam 10 minit, 20 minit je, maka dia terus solat dahulu. Lepas tu barulah buat kepentingan majikan dia. Kalau masa panjang, awal-awal katakan tuan dia subuh, maka buat yang tuan dia subuh. Barulah solat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud? Rasa-rasa. Ada pernah orang tanya ni. Nabi pernah dikata kalau aku tidak dilarang untuk sujud pada manusia, aku akan sujud isteri dia. Macam Khadijah. Kan? Dia akan sujud pada Khadijah. Tapi dia tak sujudlah sebab Khadijah tu manusia. Maksudnya, artinya dia terlalu sayang. Itu yang Aisyah cemburu dia marah. Sebab Khadijah waktu aku disokong oleh dia ketika orang menentang aku, dia habiskan harta ketika aku miskin. Kan? Jadi, sampai Khadijah tu kata, kalau boleh tulang-tulang aku ni boleh jual kan. Ambil duit untuk kepentingan agama. Siapa gitu Khadijah. Jadi macam mana? La ta'ati li makhluqin fi maksiatil khaliq. Macam mana Datuk? Mana? Maksiat dalam perkara maksiat. Dalam perkara jahat lah. Maksudnya dia subuh perkara yang jahat. Kalau dia taat. Kalau perkara baik memang nak ikut. Kan? Tapi bukanlah maksudnya tunduk patuh tu dengan sembah dia sebagainya lah. Tunduk patuh biasa dah. Jadi kita tak boleh tunduk pada makhluk. Sama-sama kita lah.
manusia ni mungkin kita tak boleh duduk dalam melakukan penderhakaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam surah Al-Luqman. Dalam surah Al-Luqman tu ayat mengatakan bahawa seorang mak tu dia macam berbapa. Jadi katakanlah mak dia tu suruh benda yang tak baik, dia tak boleh patuh, tak boleh ikut, tapi dia kena berkawan sebagai sahib. Dia boleh sahabat, sebagai teman boleh. Artinya kita tak boleh derhaka lah. Walaupun dia suruh perkara maksiat pada Allah, tapi kita tak boleh ikut, tak boleh derhaka. Kita sebagai macam orang kafir lah nak buat pada mak dia kan. Dia tak boleh derhaka juga mak dia. Dia kena kawan, kena tunjukkan sifat baik, tunjukkan prihatin pada mak ayah. Itu kadang-kadang dia jadi tertarik masuk Islam. Ini satu lagi, tidak akan masuk syurga yang busuk tabiat akhlak. Orang yang berakhlak jahat tak boleh masuk syurga. Terutamanya perlakuan pada budak, pada hamba itulah. Sebagaimana kamu memperlakukan anak-anak kamu, beri makan dari apa yang kamu makan. Jadi kena mulialah orang hamba-hamba abdi tu, sebagaimana kamu muliakan anak, sayang seperti anak kita juga. Lepas tu kita kena makan apa yang kita makan dan kita pakai apa yang kita pakai. Abdullah bin Umar melihat sepotong roti terbuang. Sepotong roti terbuang, maka ia berkata kepada budaknya, pada jariah lah, pada hamba dia, ambillah sepotong roti dan bersihkan kotorannya, dan ketika petang maghrib ditanya, dan akan masa nak buka puasa tu dia tanya budak tu, mana roti tadi kan. Dia tanya kepada budak tu, Abdullah bin Umar berkata, keluarkan engkau sebagai seorang yang merdeka. Sebab saya telah mendengar Rasulullah bersabda. Jadi dia suruh keluarkan engkau, budak itulah keluar, masuknya buka puasa tu sama-sama lah. Jangan jauh tu kan. Buka puasa kita duduk sedap-sedap di meja, duduk tahu, tak boleh lah macam tu. Lepas tu satu lagi, siapa yang mendapat sepotong roti lalu diangkat dan dimakannya, maka belum sampai ke dalam perutnya, melainkan Allah telah mengampunkan lagi. Ini contoh kan, Sayyidina Abdullah tadi, dia suruh budak dia ambil, mungkin budak dia dah makan roti tu, tapi dia bersih makan, maka dia kata sebelum sampai ke perut lagi makanan tu dah diampunkan dosa. Jadi dia buat baik kan. Dan saya tidak suka memperbudakkan seorang yang telah diampunkan oleh Allah. Dia tak suka lah budak tu makan kat dia je ke, tu yang dia tanya kan. Kemudian makan kat dia roti yang terjatuh tadi. Dan ketika petang maghrib nak puasa tu,
Dia tanya kepada budak. Keluarkan engkau sebagai seorang yang merdeka. Sebab saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kalau orang yang jaga makanan tu, tak makan kat dia pun, dia akan diampun dosanya. Sebelum sampai makanan tu ke perut. Jadinya besar pahala budak lakukan. Syariah. Kalau ayah tak Allah bukan tak betul, bukan tuan ni. Dia. Budak tu lah. Telah diampunkan oleh Allah. Kan tadi dia kata, sebelum sampai ke perut, Allah mengampunkan budak. Belum sampai ke dalam perutnya, malaikat Allah telah mengampunkan bagi budak tu lah. Sebab dia lakukan benda-benda yang buat baik. Seolah buat baik kepada majikan dia, buat baik pada Allah. Dan tak membazir. Makanan tu tidak membazir. Dia jaga. Pada tuan dia tu, dia patuh. Apa suruhan tuan dia tu. Arahan dia. So ambil, dia ambil. Mungkin dia makan, mungkin dia simpan. Sudah kita kan budak tu ambil roti yang terbuang tu Yang masa jatuh dia nak tu. buka puasa tu. Tak, dia ambil masa dia subuh tu lah. Dia masa ambil, dia suruh tu, kan dia kata, sampai. potong roti dia buang, maka dia kata, ambillah potong roti itu, dan bersihkan kotorannya. Dan kita maghrib, akan puasa. Jadi budak puasa dengan roti tu lah, kita nak. Kan tak mahu nak makan ayah ni kan? Dia maksudnya memang dia ambil Sebab dia nampak dia ikut arahan tuan dia. Kalau kata dia patut dah. Tapi dia makan tu. Saya faham lah. Pasti jadi dengan itu Dia Allah dah makan. ampunkan dosa dia. Sebab dia arahan tu dia. sebab dia akur dengan tuan dia. Pada sebab dia itu. Lepas tu dia tidak membazir. Dia tak membazir. Allah. Itu untuk Allah pula kan. Itu Allah. Kadang payah kata ada Yelah, maksud dia ni Zaza di atas perbuatan budak tu ambil akur dengan tuan Tuan dia dia tu tu, akan untuk puasa tak sampai lagi Allah dah ampun budak tu. Sebab kita tadi bercerita pasal maksudnya budak tu hamba abdi lah tu. Alhamdulillah. Hamba lah tu. Jadi Saidina Abdullah ni suruh dia ambil roti tu. Bersihkan. Dia tak suruh makan tu. Tak suruh pun. Tapi dia makan. Tapi budak tu makan. Sebab tu dia kata keluarkan roti tu. Agaknya Abdullah tu pun nak makan lah. Kan nak berpuasa tu dengan roti tu. Keluarkan engkau sebagaimana seorang yang merdeka. Ustazah, Ana pula faham Ustazah. Ha? Kalau Ana faham, dia kata okey, bila dia minta roti tu bila petang, roti tu ada lagi, budak tu jujur. Jadi dia bebas kalau hamba sahaya dia. Macam mana Zah? Tak, Ana rasa macam ni. Dia kata keluarkan roti balik, maknanya dia anggap roti tu ada lagi lah. Kalau budak tu keluarkan roti tu, maknanya budak tu jujur dia simpan roti tu, pasal tu dia merdekakan hamba dia. Ana lah faham. Keluarkanlah, apa dia kata, keluarkanlah roti dia. Ketika petang dia akan buka puasa, dia tanya kepada budak tu, roti tu. Keluarkan Jadi maknanya budak tu tunjuk. Kalau ibu faham macam tu, sebab dia dah makan roti kan. Berarti sekarang kita kena keluarkan merdekakan dia. Merdeka. Alhamdulillah merdekakan dia. Bila makan roti,
dia makan-makan je. Kononnya lah, sepahami pula. Okey, kau pula dah mereka dah kau. Terus sampai ke dalam lagi. Sebabnya benda tu kan dah ambil yang jatuh. Potong. Tapi dia apa ni kepentingan tu dia makan. Jadi seolah tuan dia rasa macam penghargaan. Kesian tak? Kan benda kotor makan kan. Tapi dia sanggup makan. Sebab dia sanggup makan, dia tak akan baca tuan dia. Itu pun salah satu lah sebab penyebab dia. Dia merdekakan. Dia makan. Benda dia nak terbuang. Lepas tu bila tuan dia tengok anak kecil anak. Merdeka lah kau. Macam tu lah konon lah. Jadi kau fahami tu lah. Dia merdekakan sebab dia pernah mendengar Rasulullah sabda. Apa yang Rasulullah kata. Berpandukan yang ada Rasulullah tu lah kan. Di bawah ni lah. Sebab dia kata siapa yang mendapat sepotong roti lalu diangkat dan dimakannya, maka belum sampai ke dalam perutnya malaikat Allah telah ampunkan dia. Jadi roti tu diambil daripada bawah tu, dia makan. Dia tak memudahkan orang yang diampunkan Allah. Dia tak sebab dia tak kena ampun, dia tak kena. Sebab dia makan roti tadi kan dah diampun, tak sampai perut lagi dah diampun. Jadi Abdullah ni pun terus merdekakan dia lah. Itu kan kita faham rasa-rasa. Rasa gitulah Ustaz. Itulah nak ramai-ramai kan. Mu sikit aku sikit jadi faham. Kalau seorang-seorang duk baca 2, 3, 4 kali. Apa benda dia. Kisrah. Potong roti. Farafa'aha maka angkat. Dia angkat dan dimakannya. Makalah tu makan. Kisratan. Kembali pada roti itulah kasrah. Pada kasrah akalaha dia makan. Lam tasil ila jawfihi, tak sampai pada perut dia. Jawfihi itu dalam. Hatta yakfirullah lahu fa inni akrahu an astahidu man qad ghufirullah. Dia tak sukalah nak buat hamba lagi orang yang diampun oleh Allah. Alhamdulillah. Lagi pun dia dah tuan dia dah nampak dah. Minta dah tak ada dah. Kan? Dia makan dah. Makan dah. Lepas dia dengar pula Rasulullah kan. Tapi dia tak sebut sini kan roti tu ada ke tak ada. Pahaman kita dia dah makan lah. Kan? Sebab dia kata keluarkan masa berpuasa tu. Keluarlah engkau sebagai seorang yang merdeka. Sebab saya telah mendengar Rasulullah sabda hadis ni lah. Jadi kalau dah Allah ampunkan, takkan dia nak jadikan orang hamba lagi. Itulah. Sempat habis satu tajuk ni. Alhamdulillah. Nanti ni berlaku baik terhadap anak yatim. Apa? Kita buat kali. Okey, kita habiskan tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nasta'udzubika adyanana wa abdanana wa batinana a'malana wa amrana wa ahlina wa ahbabana wa sa'il muslimin wa jami'a ma an'amta alaina wa alaihim min umuril dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya kami menyerah kepadamu Allah urusan agama kami dan tubuh badan kami, pengakhiran amalan kami, diri kami, keluarga kami, orang yang kami kasihi, semua Islam dan semua yang kau anugerahkan kepada kami dan kepada mereka daripada urusan akhirat dan dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilaina al-iman wa karrih ilaina al-isyan bi rahmatika ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka apa? Bukan. Ya, akhir doa Allahumma inna nas'aluka dia kadang-kadang gelap. Itulah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihati wa tawasaw. Sebab besar pahala dia. Kita baca selepas habis jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Benda-benda tu tak ingat. Dah duk baca kan? Kadang ingat banyak. Kadang mesti ikut tadi. Dia boleh aku mau hantar. Jadi sekolah kau kan. Nah, jangan lupa. Jangan lupa di huri adaina wa na'udzuka min syururihim. Allah badid syamlahum. Ayalah bertajlah tu. Yang nah, wah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya Ustazah. Okey. Terima kasih Tun. Mana?